Salam sejahtera kepada semua. Sebenarnya Israel telah kalah. Mereka bertarung dengan Hamas, kumpulan jihad dan Hizbullah. Kumpulan ini bukan ada negara. Mereka hanya pertubuhan. Mereka nak melanyak Hamas dalam masa seminggu atau dua. Sekarang sudah 3 bulan Hamas tak dapat dikalahkan. Siapa yang mereka bunuh? Kanak-kanak, wanita. Sudah lebih kurang 22.000 penduduk Gaza dibunuh. 2/3 adalah kanak-kanak dan wanita. Mereka tidak dapat membunuh atau mengalahkan pejuang-pejuang Hamas. Dan sekarang mereka berdepan pula dengan Hizbullah di sempadan sebelah utara, dan kumpulan jihad Islam yang lebih kecil. Bersama 3 kumpulan ini menghadapi Israel. Israel telah kalah. Yang mereka boleh berperang terus kerana Amerika sebuah kuasa besar. Sepatutnya mereka berbangga kalau berperang dengan Rusia atau China. Ini berperang dengan kumpulan yang tak ada negara. Betul punya kerajaan. Kalau tak ada Amerika dan suku sakatnya di Eropah, Israel telah lama lenyap. Dan negara yang keras dan terang suatu bumi Palestin ini, Iran dan Afrika Selatan. Malu kita Afrika Selatan. Penduduknya majoriti bukan orang Islam, tetapi mereka menentang dasar apartheid begitu lama sehingga Mandela akhirnya membebaskan bumi Afrika daripada dasar apartheid. Dasar apartheid itulah yang berjalan di Israel sekarang ini. Maka pemimpin Afrika Selatan yang bukan beragama Islam mengatakan negara Palestin daripada river to the sea. Karena mereka telah mengalami penderitaan di bawah pemerintahan apartheid. Sekarang saya berterima kasih terutama kepada penduduk-penduduk di negara Eropah dan Amerika. Mereka tak peduli sikap kerajaan mereka. Rakyat Eropah bangun secara besar-besaran menolak kekejaman Israel. Bayangkan demonstrasi di London boleh mencapai sehingga 700.000 orang lebih. Perarakan mereka 5 batu. 5 batu perarakan. Mereka mengatakan tidak ada lagi keganasan. Perkataan yang paling populer, ceasefire, ceasefire, ceasefire. Amerika terkenal dengan menamatkan sistem perhambaan, yaitu melalui Presiden Abraham Lincoln. Nama Amerika harum karena mereka menamakan sistem perhambaan di negara mereka dan ditiru oleh negara lain. Tetapi nama itu tercemar bila Truman mengarahkan untuk bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Sekarang Biden atau Biden, kalau kamu menang presiden atau tidak, nama Amerika sudah hancur di atas muka bumi ini. Kecuali kamu menamatkan perang besok hari. Sekarang negara-negara Eropah dan negara lain sudah mencari jalan keluar untuk bersekutu dengan Amerika. Karena mereka saja yang tinggal, yang sekarang memberi semangat kepada Netanyahu dan tentera pengganas Israel untuk membunuh orang-orang awam. Tidakkah malu bila kamu nanti tidak menjadi kuasa besar lagi? Sebab world power sudah berpindah kepada timur. Bukan lagi barat, bukan lagi Amerika pada masa akan datang. Rakyat dunia akan membaca sejarah pada masa akan datang. Di akhir kuasa
Amerika, mereka menyokong sebuah pengganas, negara pengganas yang membunuh kanak-kanak dan wanita. Maukah rakyat Amerika membaca berita itu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, yaitu negara besar Amerika yang ada kuasa nuklear dan sebagainya menyokong pengganas Israel yang membunuh kanak-kanak dan wanita. Bukan itu saja, berapa dah jururawat yang dibunuh, sudah berapa doktor yang dibunuh, sudah berapa wartawan yang dibunuh. Artinya Israel, kamu perang dengan siapa? Sebab itulah sekarang isu Palestin sudah jadi isu kemanusiaan. Tak kira dia agama apa, tak kira bangsa apa, malu kita. Gereja di Palestin, gereja di Syria, gereja di Lebanon, sambut Christmas hanya pergi ke gereja dan hentikan semua perayaan. Karena mereka tak boleh lihat kanak-kanak dibunuh setiap hari, wanita dibunuh setiap hari, kanak-kanak menjerit mencari makan setiap hari. Ini yang berlaku di sana. Di depan kononnya simbol Amerika ialah simbol liberty. Apa liberty? Kamu melihat kanak-kanak umur 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun menjerit mencari makan, menjerit mencari ibu, menjerit menjadi bapa. Inikah dia negara yang dikatakan membawa liberty kepada dunia, liberty kepada kemanusiaan? Ayuhlah kedutaan Amerika di sini, laporkanlah kepada pemimpin kamu. Dunia sudah benci kepada kamu, melainkan kamu tamatkan segera segala penderitaan rakyat Palestin. Biarlah rakyat Palestin balik ke tanah air mereka. Bangsa Israel nak duduk di situ duduk, yang nak berpindah silakan. Biar mereka duduk aman damai antara orang Arab, Kristian dan Islam bersama dengan orang Israel. Jadilah seperti Malaysia. Lihat kami, berbagai kaum, berbagai agama, kami hidup aman dan tentram di Malaysia. Kenapa kamu punya juara tamadun, juara civilization tidak boleh hidup bersama? Kamu mendukung dasar apartheid, dasar warna kulit, Bani Israel, the chosen people. Ini yang kamu praktiskan sekarang. Bukan soal Bani Israel, tapi sikap Zionis yang ada kepada kamu menjadi pelampau dan pembunuh. Saya yakin kemanusiaan akan menang. Unity kemanusiaan. Eropah, Amerika, Asia, semua akan bersatu menolak kezaliman Zionis Israel. Negara Palestin akan merdeka tidak lama lagi daripada Sungai Jordan, sungai ke Laut Mediterranean, dari the river to the sea. Inilah kita harap kejayaan akan dicapai tidak lama lagi insyaAllah. Yakin dengan perjuangan kemanusiaan ini. Human right, hak asasi mesti tegakkan di mana-mana. Tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira kaum. Sekian, terima kasih. Hidup Palestin. Hidup Palestin. Daripada river Palestin. Terima kasih. Takbir! 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 Before I invite Mr. Badruddin from Become the Palestinian to give his speech, I want to quote Sayyidina Ali who said, berluasanya kezaliman bukan dikerana ramainya orang jahat, tetapi berluasanya kezaliman dikerana diamnya orang baik. Sebab itu, kita yang tidak setuju dengan genosid yang dilakukan Israel perlu bersuara dengan lantang menuntut ceasefire! 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 Biar dikatakan kepada tombol-tombol Mahathir Mohamad yang perlu beredar dan meninggalkan kita dah jatuh, tetapi kita akan terus berada